DT dia bergerak. Apalah kita ni semua Pak tahu dia yang betul tahu. Alai. Go! Dan sekarang ini kita terus saja memasuki game kita pertama MPX NC menentang dengan Team SMG. Lihat, terus saja tekanan diberikan kepada kepada Xbox dekat ini. Dan saya rasa ini pilihan yang cukup baik daripada MPX NC. Inilah caranya, inilah bagaimana untuk berhadapan dengan Xbox. Memberikan tekanan di fasa awal permainan dan berjaya Y3 menghalau Smooth daripada kawasan EXP ini dengan cukup pantas. Tapi kita juga kena lihat adakah perkara ini akan diteruskan ataupun tidak. Dan kalau kita melihat di bahagian atas nampaknya seimbang di antara kedua-dua goal laner buat ketika ini. Kita juga kena lihat bagaimanakah rotasi mid trio untuk kedua-dua pasukan. Belah manakah yang akan diberikan fokus oleh mereka? Ya, dia selagi Smooth boleh kawal disiplin, early game tak terlalu bahayakan diri. Saya faham Smooth punya gameplay sekarang sangat agresif. Tapi sebabkan kemampuan Xbox untuk menadah damage tidak begitu tinggi selagi tak dapat item defense. Jadi dia kena play safe juga. Apa-apa pun sekarang kita lihat bagaimana tekanan SMG di bahagian top lane memaksa Zaf untuk pulang. Ya, dan yang menarik dekat sini untuk Smooth Imperial Rage yang dibawa masuk dan bukanlah Best Might nampaknya memberikan fokus sangat-sangat tinggi untuk mengeluarkan damage kepada MPX NC pada fasa awal game. Dan sekarang ini Saksa ditarik namun Saksa tidak dapat sebarang damage pun diberikan kepada pasukan MPX NC sendiri. Dan Zaf masih lagi dalam keadaan yang selamat. Keadaan seimbang untuk kedua pasukan. Bercerita tentang Imperial Rage bukan sahaja Smooth, malah Sonic juga mengendalikan emblem tersebut. Dan sekarang ni Hawk ada masalah. Flicker telah digunakan pakai bersama dengan Rhythm of Joy telah pun digunakan untuk mendapatkan kill pada asalnya. Namun satu orang seperangkap. Hyde, adakah selamat? Flicker juga telah digunakan. Dan sekarang Novaria ada visionnya tinggi. Tembakan yang tidak begitu tepat daripada Stormy daripada jarak jauh. Namun ini memberi info. Dua orang tiada untuk mendapatkan turtle ini. Saksa Laser mendapatkan turtle yang pertama daripada Zerat. Dihentak. Namun tiada sebarang kill dapat untuk dibuat daripada pasukan MPX NC seketika waktu. Pasukan SMG berjaya untuk mendapatkan objektif, tetapi saya juga tertarik. Sunforce, Sonic mengenakan Imperial Rage dekat sini. Boleh tak huraikan? Okay. Kalau kita bercerita tentang Imperial Rage ini sebenarnya, nak dibandingkan dengan Brave Smite, tak banyak bezanya. Lebih lagi mengenai hero-hero yang tidak menggunakan mana. Kalau kita mengetahui Imperial Rage, ianya memberikan damage dan juga mengembalikan 2% HP daripada mana. Jadi sekurang-kurangnya masih lagi mempunyai damage, masih lagi mampu untuk melakukan sustainability dekat sini untuk kedua-dua pasukan SMG dan juga MPX NC. Dan sekarang ini kita dapat melihat pasukan SMG dah mula nak bermain dengan agresif, tapi disengage daripada MPX NC sekarang ini juga menyukarkan keadaan. Ya, dan keadaan yang kita dapat saksikan sekarang 61 minit. Sebelum itu Sonic telah diangkat. Bahaya sebenarnya, damage yang terima banyak telah dikeluarkan. Namun ada lagi Netherrealm yang telah digunakan pakai untuk menyelamatkan Sonic daripada keadaan tersebut. Namun ini akan membuatkan daripada pasukan MPX NC kehilangan banyak utility untuk mereka fokus pada turtle yang seterusnya. Masih lagi membeli masa, tapi lihat pasukan SMG masih lagi cuba untuk memberikan tekanan kepada Zaf. Dan Sunforce, bagi pendapat awak, bagaimanakah daripada segi line up? Siapakah yang sepatutnya memenangi fasa-fasa awal game ini? Untuk bahagian early game, sememangnya pada pendapat saya SMG yang harus menguasai map dan juga pengawalan daripada sudut objektif, dan mereka masih lagi berjaya untuk melakukan perkara tersebut. Namun MPX NC dalam fasa mengurangkan kerugian mereka dan mereka berjaya setakat ini memastikan segala kerugian yang berlaku tidak terlalu besar dan masih lagi mampu untuk ditampung oleh mereka. Tapi yang kita risau berdasarkan matchup, sepatutnya fasa league game inilah MPX NC lebih bersinar untuk mendenda pasukan SMG. Tapi ianya tidak berlaku. Adakah semakin lama game ini berlanjutan, semakin pasukan SMG akan mengganas? Tapi Smooth dia melarikan diri dengan menggunakan ultimate beliau. Dan kita lihat bagaimana Lassen tersebut menyelamatkan keadaan. Akan tetapi sekarang Hawk ke depan, namun Saksa mendapatkan turtle yang pertama untuk pasukan SMG. Sekarang Hyde terpaksa untuk melarikan diri dengan menggunakan Cyclone Ice. Akan tetapi satu lagi kerugian yang didapatkan, turtle kedua maafkan saya, untuk tim SMG pada ketika ini. Mengapa saya katakan late game berpihak kepada MPX NC? Kerana ini apabila kita berbincang mengenai team fight 5 menentang 5, MPX NC ada Netherrealm. Mereka juga, kalau kita nak cerita tentang power spike, kita tak boleh cerita tentang power spike damage saja. Kita juga ada power spike daripada sudut defense, yang mana makin lama makin keras Predator ini, makin lama makin keras Pakito yang ada daripada Y3. Cuba ceritakan nanti bagaimana mereka nak memastikan Pakito ini
boleh untuk dihukum di fasa late game. Hanya menghantar Saksa. Dan pada waktu itu, kalau Saksa boleh menang lawan dengan Pakuto daripada Y3, boleh menang. Tapi sekarang team fight di bahagian tengah. Ball charge telah digunakan di bahagian belakang pada Ray. Kita lihat sebelah Saksa telah dikorbankan. Miko juga menerima nasib yang sama. 2 terkorban dan diberikan kepada MPXNC. Sis tersenyum lebar. Kelihatannya juga team fight daripada MPXNC sementara tadi tak boleh nak diketepikan oleh pasukan SMG. Kalau perkara ini berterusan mungkin akan jadi masalah. Smooth menada damage tetapi fokus di bahagian atas menara pertama yang mungkin akan dimiliki oleh MPXNC. Ya benar apa yang kita lihat bagaimana Smooth terpaksa untuk pasif gerakan dia. Jadi inilah kekurangan yang ada pada Xbox bagi pendapat saya. Bila Viragama dah tak ada, dekat situ kita dah tahu indikator Xbox tak boleh nak gerak agresif. Ya, tepat sekali. Tiadanya Viragama maknanya dia akan bermain dengan cukup pasif. Malah, ianya satu lampu hijau untuk kita bergerak terus ke bahagian belakang. Terus bergerak melakukan cutting lane dan sebagainya. Dan itu dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Y3. Terus saja Zaf bergerak ke bahagian bawah setelah berjaya untuk dapatkan menara di bahagian atas. Dan sekarang ini untuk pasukan SMG mungkin perlu bermain dengan lebih hati. Mungkin perlu menghormati kemampuan MPXNC untuk melakukan team fight dekat sini. Sepertinya dengan hype adanya Netherrealm, mereka juga perlu mengambil kira aspek tersebut. Adakah damage keluaran mereka mencukupi untuk meleburkan nyawa tambahan dekat sini. Namun begitu, tertera yang ketiga, mungkin team fight yang seterusnya. Dan satu telah diangkat, Y3 menjadi mangsa, akan tetapi dia mudah untuk menggunakan jab untuk melarikan diri. Sonic masih lagi fokus tetapi Turtle tu berada di kawasan SMG. Di mana sekarang kita lihat bagaimana Astra Echo telah digunakan pakai Saksa berjaya mendapatkan Turtle dan Netherrealm telah digunakan pakai untuk menyelamatkan ketiga-tiga ahli pasukan MPXNC. Setakat ini, kegagalan yang ada daripada NC adalah satu. Mereka masih lagi belum berjaya untuk memastikan kedudukan pengambilan objektif mereka berada di dalam kedudukan yang mereka ada kelebihan. Mereka cuba tarik, tapi tarik ke kawasan SMG. Mereka cuba untuk biarkan Sonic berseorangan di situ. Tetapi Netherrealm dibuka dengan cukup lewat juga. Crowd control tak dihalang juga oleh pasukan NC dan sekarang high. Onwards dan sekarang Miko terperangkap kemungkinan tetapi tidak. Ya, jawapannya kena dengan turret punya damage dan Hawk berseorangan diri. Bersama dengan Sonic menerima damage daripada Sasa. Namun tidak boleh untuk meneruskannya. Zaf bersorangan diri di bahagian bottom lane. Adakah bantuan akan tiba? Hawk berada dalam kawasan semak berdekatan. Menunggu Smooth. Smooth tiada immortality. Kemungkinan akan dipecahkan tiragan tersebut. Dan turret di bahagian bawah. Berjaya untuk dihancurkan. Smooth pula yang terpaksa untuk bermain passive gameplay. Ada dekat sini terus Sasa. Go away. Menghalang Hyde daripada masuk menangkap Sasa. Masih lagi selamat, namun Sonic sekarang tiada lagi dash kill untuk menyelamatkan diri. Ada sosok Zaf untuk selamatkan rakannya tersebut dan menyelamatkan komposisi pasukan MPXNC daripada terkorban seorang lagi untuk SMG. Inilah perubahan yang kita saksikan daripada pasukan SMG. Sasa telah memula bermain dengan sangat-sangat agresif walaupun baru saja minit yang ke-8 tetapi bantuan yang pantas menyelamatkan keadaan seketika bagi pasukan SMG. Perbezaan yang kini tak begitu jauh, hanya 400 gol sahaja dan AI prediction pada minit yang ke-4 seperti tadi juga boleh dikatakan masih lagi seimbang. Dan sekarang ini kita juga melihat untuk MPXNC, apakah fokus mereka yang seterusnya dekat sini, Sunforce? Kalau kita lihat, MPXNC mereka ada mata mereka ke atas objektif. Cuma setakat ini pengambilan daripada Lord maupun Turtle itu yang kurang cantik. Menara masih lagi cukup baik. Mereka dah dapatkan atas dan bawah. Tetapi dalam percubaan ini, SMG di bahagian tengah bergerak dengan cukup agresif. Move terpaksa untuk berundur kembali. Dan Lord mula untuk dipegang. Kali ini saya dah cakap, Saksa perlu untuk diwaspada oleh pasukan NC. Ya, perlu untuk berjaga-jaga sebab bila-bila masa saja boleh masuk. Hawk sedang dibakar-bakar menjadi barbecue sekarang. Terpaksa untuk membatalkan niat bagi mereka meneruskan usaha mengambil lot tersebut. Akan tetapi Sonic berhadapan dengan Smooth yang kian lama kian agresif. Masih lagi kiting di antara kedua pasukan tapi Y3 mungkin menjadi fokus. Jumpa pula dengan Miko. Nasib baik ada flicker dekat situ untuk melarikan diri. Tembakan tidak mengena daripada Stormy sebentar tadi. Dan ini belum lagi menandakan kekuasaan penuh daripada SMG untuk mendapatkan lot secara selesa. Masih lagi mencari rentak, kiting, mengkiting di antara kedua pasukan untuk menunggu masa yang tepat pada waktunya bagi mereka meneruskan usaha mendapatkan objektif. Untuk wall charge yang baik daripada seorang Hawk akan terjadi Sasa akan ditumbuk senak ke perut.
Tetapi begitu juga dengan Zaf yang mana Saksa Sonic! dan malangnya Miko akan dikorbankan dengan Empressor Wrath yang telah diketuk di atas tanah. Namun Smooth tiada mortality. Hai! Bola dan Smooth dikorbankan oleh Yetri. Inilah apa saya katakan Hawk. Tadi permainan daripada Roma NC ni dengan penggunaan Wild Charge Flicker. Terus ke arah Sasa, dikombokan lagi dengan tumbukan daripada Yetri. Dan sekarang mereka ada keselesaan. Namun, kena ingat Saksa masih lagi ada dalam permainan ini. Masih lagi ada. Retribution juga baru saja habisnya cooldown. Bersiap sedia untuk mungkin mencolek. MPX NC perlu menyediakan jawapan. Masih lagi ada wild charge daripada Hawk. Tetapi adakah tepat? Psycho telah dibuka. Miko pergi pada bahagian hadapan. Tapi dengan immune sekarang dan Hawk masih lagi ada stability dia Saksa. untuk berada di bahagian depan. Saksa! Inilah dia kombinasi Rhythm of Joy bersama dengan Retribution. Tidak mampu untuk memberikan MPSNC Lord yang pertama. Sudah kita katakan bagaimana untuk pasukan SMG di kawasan objektif cukup bijak mengawal keadaan. Dan kita juga telah mengatakan untuk MPX NC tak ada jawapan mudah untuk mengegang pergerakan Saksa ini. Tetapi masalahnya adalah mereka dah kawal segala crowd control yang ada daripada pasukan SMG. Namun crowd control yang keluar daripada Lord sendiri. Yang mana mereka tak jangka, mereka tak tahu bahawa Lord akan melakukan hentakan dan mengakibatkan keempat pasukan NC diangkat terus daripada melakukan serangan balas. Sekarang Sonic ini dalam bahaya, terkena daripada Sasa. Sekarang ni Smooth tengah buat grief ke depan. Last Sincerity berjaya untuk diselamatkan oleh NetherRealm. Namun Lord sekarang ni tidak boleh untuk dilupakan untuk pasukan MPSNC daripada mendapatkan inhibitor turret jatuh akhirnya. Di bahagian atas terus dibocorkan oleh tim SMG. Iklan di bahagian tengah daripada Smooth sebentar tadi cukup untuk membenarkan Lord. Mereka mendapatkan inhibitor turret di bahagian atas dan saya rasa ini kerugian cukup besar. Tapi sekarang ini pergerakan masih lagi diteruskan di bahagian tengah. Mereka berjaya untuk mendapatkan menara yang kedua di bahagian tengah dan sekarang ini masih lagi dalam bahaya Smooth. Smooth yang mana dia dah ada immortality. Dekat sini dia boleh duduk depan. Selagi ada immortality, dia berani untuk bakar-bakar dekat depan tu untuk memberikan MPSNC sedikit damage dan utility. Ada Ice Queen 1 dekat sini melembabkan lagi pergerakan daripada pasukan MPSNC. Minit yang ke-12, situasi sekarang ini boleh dikatakan seringkali bertukar tangan di antara MPX NC dan juga tim SMG. Tapi sekarang ini tim SMG dengan meraih sebanyak 4,000 gol boleh dikatakan sedang memegang momentum, terutamanya apabila mereka berjaya untuk menjatuhkan inhibitor turret yang pertama di bahagian atas sebentar tadi. Dan sekarang ini Sunforce, MPX NC, apa yang mereka kena tunggu lagi selepas mereka kena bawakan Zaf dalam permainan ini. Mereka tak bermain bersama-sama dengan Zaf. Zaf sentiasa berada bersorangan dan mudah untuk dicari oleh pasukan MPX NC. Mereka cuba untuk bermain secara berempat, meninggalkan Zaf bersorangan di belakang, menjangkakan Zaf akan kekal hidup. Tetapi perkara tersebut tak akan berlaku. Mereka perlu untuk jaga Zaf dan pastikan Zaf ada item sebelum lot yang seterusnya ini muncul. Kerana mereka perlu untuk masuk. Yang lain tak ada masalah untuk masuk. Tetapi bagaimana Zaf ingin bertindak memberikan damage itu menjadi sebuah persoalan yang besar. Kerana daripada tadi, sebelum dia sempat untuk berikan apa-apa, dia sudah pun ditumbangkan. Dan saya gemar apa yang dilakukan oleh kedua pasukan bermain tarik-tarik dekat sini. Pasukan SMG bersiap sedia untuk melakukan serangan handap. Tetapi pasukan MPX NC juga bersiap sedia untuk melakukan serangan balas. Disebabkan itulah kenapa mereka sentiasa berkumpul. Dan disebabkan itulah kenapa Zaf dilindungi oleh Hyde dan juga Hawk. Manakala pasukan SMG menjadikan beliau sebagai target yang utama. Ya, konsistensi harus untuk dikekalkan. Namun Yetri di bahagian top lane bersaing dengan Saksa. Cuba untuk clear lane terlebih dahulu bagi mereka boleh all out dekat Lord. Akan tetapi sekarang Lord menjadi satu tanda tanya yang cukup besar. Astral Echo telah pun digunakan pakai. Dedahkan dua orang pemain daripada pasukan MPSNC. Mungkin akan ada gerakan daripada Miko. Menunggu masa sahaja untuk menggunakan onwards. Ataupun kita lihat bagaimana dengan keadaan komposisi pasukan SMG untuk mendapatkan lot seterusnya. Tetapi kawalan minion juga perlu diberikan fokus dekat sini untuk kedua pasukan, terutamanya kalau mereka nak mengumpan pergaduhan di kawasan lot yang kedua. Lihat sekarang ni, permasalahan yang saya ceritakan seperti tadi seakan-akan sudah pun dibaca baik oleh Smooth. Dia memastikan pasukan SMG tidak terperangkap dalam formasi 4-1 tersebut untuk meletakkan Saksa berhadapan dengan Yetri. Malah Smooth terus melakukan cutting lane di bahagian base milik pasukan MPX NC, memastikan mereka masih lagi boleh untuk memegang kawasan lot dengan jumlah orang yang lebih ramai. Dan sekarang ini, lihat Miko yang cuma terdapatkan Hawk. Miko sekarang telah menggunakan satu ultimate dia untuk mengelarikan diri dan flicker. Selamat Miko seketika waktu
Akan tetapi bagaimana dengan di bahagian belakang, Yetri terdedah kedudukan beliau di bahagian belakang tersebut. Dan sekarang ni Lot akan didapatkan dengan saksa tanpa sebarang masalah ataupun kontes yang boleh diberikan daripada pasukan MPSNC. Disengage yang cantik daripada MPXNC, tetapi zoning kawasan objektif sekali lagi dimiliki oleh pasukan SMG. Lihat semua sekarang ni tak ada masalah pun untuk berada di bahagian hadapan sekali zoning, tapi mungkin ada. Namun sekarang hasil dia lagi mortality. Jadi tak ada masalah pun kalau dia nak main agresif. Itu kunci dia untuk dia berada depan tanpa sebarang keraguan. Ya, tepat sekali. Sekarang Lot sudah pun sampai di kawasan atas. Pemain MPSNC belum lagi ada immortality pastinya untuk mereka semua. Dan ini adalah satu kesukaran untuk mereka lakukan pertahanan dengan ketiadaan item yang perlu. Walaupun level dah ada, tapi daripada sudut gol mereka ditinggalkan sebanyak 5,000 dijarakkan oleh SMG sendiri. Tetapi selagi Zaf masih lagi hidup, selagi itu mereka masih mampu untuk lakukannya semua. Agama telah menyiapkan, tapi masih lagi ada immortality. Asaiko terus saja dibuka. Zaza! Immortality telah pun dipecahkan, namun Sonic yang sekarang daripada damage juga daripada jauh. Ada Nether Realm yang mana smooth dalam keadaan bahaya. Yetri jumpa peluang tersebut dan Winter Transit. Manakala kita lihat bahkan Master Team Fight. Kita dapat saksikan pertahanan yang baik telah dilakukan oleh pasukan MPSNC sebentar tadi, yang mana mereka telah mendapatkan beberapa kill dan dekat situ mereka mungkin boleh untuk turn back the table. Betul. Cuma sedikit risau dekat sini disebabkan skill set mereka juga telah pun digunakan, di mana pasukan SMG juga boleh menggunakan peluang ini untuk melakukan serangan yang seterusnya. Kalau mereka berjaya, dah tak ada lagi nyawa yang kedua daripada Netherrealm dekat sini. Yeah. Dengan ketiadaan immortality untuk Xbox dah tak ada Dah dalam tak ada. cerita ni. Dan kalau kita lihat sebenarnya itemization untuk Xbox yang dipakai oleh Smooth, Oracle, Immortality, Ice Queen 1, sememangnya tak ada Dominance Ice untuk Yetri, tak ada Antichrist untuk Yetri maupun Zaf. Tak hairan mengapa dia terlalu nipis bagi Saya rasa damage yang banyak dikeluarkan kepada Smooth bukanlah daripada Yetri, tapi daripada Zaf. Zaf betul. Ya, dia tak ada blade armor. Dekat sini Blade persoalan armor. dia untuk dia kekal sustain, dan juga even item yang penuh untuk physical defense pun tak ada. Maupun untuk dia tak ada. Athena. Ya. Jadi mungkin sebab itu ketahanan dia agak sedikit kurang, hanya fokus kepada spell vamp saja tidak mencukupi. Yes, memangnya tidak mencukupi dekat sini, dan terutamanya daripada segi damage sememangnya tiada. Manakala untuk pasukan MPXNC, mereka kita dah tahu protect the king, protect the queen, pastikan Zaf sentiasa hidup, itu akan menjadi benteng pertahanan mereka yang terakhir. Tapi kita jangan lupa tentang frontliner mereka yang daripada tadi menjadi penghalang terbesar untuk pasukan SMG maju kepada bahagian hadapan. Ya, tepat sekali. Namun kalau kita lihat tadi, saya masih lagi mencari manakah kedudukan Sasa. Saya tahu Saksa dah depan Zaf, hampir saja untuk ditumbangkan, hampir pasti untuk dijatuhkan. Namun, sebuah perkara yang mungkin boleh untuk kita persoalkan adalah bagaimana setup daripada pasukan SMG yang mereka cuba sedaya upaya untuk backup Lot yang masuk daripada bahagian atas, sedangkan mereka masih lagi boleh untuk dapatkan menara di bahagian tengah dan juga bawah. Pada perasaan mereka mungkin boleh untuk lebih memberikan tekanan daripada bahagian bawah dan juga tengah itu. Saya rasa ya, memberikan fokus kepada pelbagai arah dekat Betul. sini, dan bukanlah ke di mana kawasan yang dah pun tiadanya inhibitor, tapi nampaknya mereka ingin cuba untuk memaksa team fight dekat sini, ataupun mungkin mereka cuba nak membazirkan Netherrealm. Kita tak pasti apakah perancangannya, sebab rancangannya belum lagi habis untuk kita saksikan sebentar tadi. Malah dia memang macam bersambung. Saya ada satu persoalan dekat sini. Okey, kalau kita tengok untuk SMG, mereka fokus pada team fight. Kalau ada satu pick off yang dilakukan oleh Miko, mereka all out. Tapi kalau benda tu tak boleh nak jadi juga, adakah mereka mampu untuk buat split pushing? Saya rasa mereka mampu, disebabkan jangan lupa ataupun jangan merendahkan kemampuan Melissa untuk mengeluarkan DPS pada fasa late game ini dengan begitu pantas, dan nampaknya kita akan meneruskan game. Dan Mas, anda kena bersedia. Sasa flick ke depan, namun sekarang Zaf telah boleh dihukum keluar oleh Sasa yang masih lagi berjauh. Tapi kali yang belakang pada Flicker dan adanya shield untuk pertahankan diri Sasa. Sabar Mas Hey. Diorang dah rancang, awak tak perasan lagi. Diorang dah rancang dah tadi waktu pos.
Dan ada 2 berbalas 3 dekat sini. Pasukan SMG kena akui mereka tak akan mampu untuk menghabiskan game buat seketika waktu. MPX NC masih lagi mampu untuk bertahan, masih lagi mampu untuk bernafas, tetapi perbezaan ekonomi mereka masih lagi sama situasinya, masih lagi ketinggalan daripada segi itemization. Ya, lihat bagaimana masih lagi ada cara daripada Y3 untuk melakukan flicker dan juga tumbukan yang cukup besar dari sudut damage-nya. Hit rate. Hit rate 12 kali. 17 time kau. Tapi bagi saya, agak rendah sebenarnya betul. Kalau nak bandingkan dengan perlawanan Novaria yang selama ini sudah pun kita saksikan. Kurang daripada sudut damage ini, saya pun juga lihat tak berapa banyak yang sudah pun dikenakan. Dan kalau kita melihat kepada pasukan SMG, saya juga nak melihat combo-combo yang lebih menarik dekat sini dengan adanya Circle Last Insanity bersama dengan Miko lagi. Ianya boleh memberikan impact yang lebih besar. Tetapi antara masalah mereka yang terbesar adalah height dekat sini. Inilah sebab kenapa kita tidak melihat pasukan SMG memaksa menggunakan kesemua combo tersebut pada satu-satu masa. Tapi saya tak tahu untuk kamu berdua lah. Tapi bagi pendapat saya, tim SMG seolah-olah hilang 2 faktor yang selalu mereka bawa. Apa tu? Burst magic damage yang selalu dibuat oleh Stormy. Dan juga satu lagi adalah agresif daripada Smooth. Smooth dia ibaratkan dekat dalam ni berperanan sebagai frontliner untuk tim SMG. Jadi selalunya Smooth gameplay dia akan pergi belakang, akan pergi flank. Tapi tidak kalau dia menggunakan Xbox. Adakah benda itu tepat bagi pendapat awak? Bagi saya memang itu apa yang dia perlu untuk lakukan sekarang. Kerana memandangkan Saksa sudah pun menggaras tanggungjawab selaku pencari backline dengan adanya damage yang boleh untuk dikeluarkan oleh Joy. Tapi cakap pasal damage, Hawk terima dengan sangat-sangat banyak dekat bahagian lot ini. Dan di mana untuk Stormy sebenarnya ada damage, tapi kita kena tunggu Asrico terkena pada target yang penting. Dan target yang penting adalah Zaf dekat sini. Asrico telah pun dibuka, semua terus saja pergi kepada bahagian hadapan, membakar-bakar Sonic. Zaf masih lagi belum terdedah, tapi bukan lagi sekarang. Sekarang Saksa mencari Zaf. Ada Netherrealm, mampu ataupun tidak untuk diselamatkan. Ada Winter tercotot, tapi sekarang Zaf masih lagi. Zaf ke depan. Agresif Zaf. Mungkin akan dikoneksi ke tidak. Double kill daripada Ai. Lihatlah bagaimana Sasa berjaya dapatkan kill dan Sasa akan dikorbankan terus. Dan Stormy mendapatkan kill pembalasan double kill. Namun ketinggalan satu individu saja daripada pasukan SMG yang mana tengah pun untuk cuba sedaya upaya mengurangkan nyawa Sonic supaya tidak untuk melakukan lot yang terdedah sekarang. Cik, saya pasti jantung awak berdetak dengan sangat-sangat laju. Tetapi ini baru sahaja match pembukaan kita yang pertama. Tetapi MPX NC, Team SMG telah pun mempamerkan satu perlawanan yang cukup sengit buat ketika ini. Kita melihat daripada segi team fight, tak ada pasukan yang kalah daripada segi pelaksanaan strategi masing-masing. Namun Sonic sudah pun mula untuk lakukan serangan ke atas slot. Tapi sekali lagi kena ingat ini Saksa dengan penang Joy. Walaupun korang dah boleh tadal, tapi retribution daripada Saksa ini tak boleh untuk dihentikan kerana adanya imunisasi daripada Rhythm of Joy dan juga Electrify Beats tersebut. Perlu untuk sama ada tekan di waktu yang tepat, menang daripada saudara retreat ataupun tangkap Saksa terlebih dahulu. Tapi saya fikir pilihan yang kedua jauh lebih selamat. Dan sekarang ini juga kita dah melihat Stormy semakin banyak item yang telah pun disiapkan. Semakin lama semakin menjadi masalah yang besar kepada MPX NC. Adakah MPX NC perlu menukar target mereka daripada Melissa ataupun Saksa? Mereka perlu memberikan fokus kepada Stormy buat ketika ini. Saksa sekarang dah ada Winter. Jadi boleh saja untuk apa yang dia cuba lakukan, masuk agresif itu adalah kiting. Untuk membuang segala bentuk skill set yang ada pada MPX NC. Namun kita lihat posisi Zaf dan juga posisi daripada Hawk. Menunggu masa yang tepat, timing yang tepat, jitu dan juga tepat untuk dia masuk ke dalam kancah lot tersebut bagi memberikan damage. Kita lihat bagaimana satu angkat daripada Bixo. Dan kita lihat bagaimana dengan Netherrealm. Sasa kemungkinan akan dikorek tetapi masih lagi hidup. Hai, mendapatkan nyawa Sasa. Namun di bagian belakang Stormy telah tiada dalam Land of Dawn sekarang. Namun Sonic juga sedemikian rupa double kill untuk pasukan SMG. Dan retribution masih lagi ada untuk tim SMG. Tapi mereka 4 orang lawan dengan 3, mereka boleh masuk lagi. Setakat minion saja mereka boleh lagi untuk bersihkan dengan secepat yang mungkin. Jangan dipandang rendah kemampuan minion untuk menghabiskan game. Dan sekarang ini mereka telah pun kembali hide. Masih lagi bersembunyi. Hawk membuka map. YT telah pun sampai. Dan sekarang ini satu telah diangkat Biko. Masih lagi ada mortality. Zaf dah pecah mortality-nya. Dan sekarang Saksa dengan Rina Waktoy berdansa mendapatkan Zaf tersebut. Dan untuk buat kali yang ketiga, bertenang sahabat, bertenang.
Relax. Ya. Relax. Kita reset semula sebab saya melihat sebentar tadi Hawk juga tidak melakukan apa-apa pergerakan antara hero yang cukup penting untuk pasukan MPX NC. Jadi kita kena lihat bagaimana pasukan SMG menentang dengan pasukan MPX NC. Sekarang ini mereka seringkali berjaya untuk mencapai target masing-masing. Tetapi pertukaran nyawa dekat sini yang menyebabkan kedua-dua belah pihak tak berjaya untuk mencapai lebih lagi selain daripada keadilan daripada segi teamfight tadi. Tapi Yetri tu dia main Pakito kan? Ya. Dia memang main Pakito kan? Betul dah check handphone dia. Kenapa dia punya Pakito boleh macam Harley tiba-tiba dekat sini, dekat situ, dekat sini. Dia boleh tumbuk Sasa dalam 2 second selepas tu saya tengok dia tumbuk Stormy pula. Saya macam mana dia boleh lompat ke sana sini dengan cukup pantas? Dia punya desk job hari ini hanyalah untuk mencari backline sahaja. Tugasan yang lain akan diberikan kepada Hawk untuk melakukan setup ataupun memulakan sesuatu supaya pasukan SMG mengalihkan perhatian mereka kepada bahagian hadapan, dan itulah peluang ruang yang telah digunakan oleh Yetri dengan begitu baik. SMG nak JC. SMG tengah fikir nak menang ni dulu. Bagi dia fikir. Dia tak nak dulu. fikir Tapi SMG nak menang. SMG tengah nak menang dulu. Namun apa yang kita boleh saksikan, teamfight yang kemas. Namun Zaf yang paling saya minat tadi momen dia lawan dengan 4 orang walaupun dia tak dapatkan kill, Hyde dia ambil kill tersebut. Ya. Tapi dia boleh survive. Tapi itu bagi pendapat saya gerakan yang cukup bijak, disebabkan kalau ianya tak dilakukan gerakan agresif tersebut, mungkin tak ada pertukaran nyawa dekat. Betul. Dan kalau tak ada pertukaran nyawa, pasukan SMG dalam posisi ataupun situasi yang cukup selesa untuk cubaan melakukan gerakan yang lebih agresif lagi. Ianya mengingatkan saya kepada Chiku Guys, gameplay di mana kalau ada salah satu gerakan beliau yang dijatuhkan, beliau akan membalasnya semula dengan melakukan pick off yang susah. Oh. No. Tapi kan, saya nak cakap satu benda. Ini sangat-sangat penting lah sebab saya rasa permainan ni saya sangat-sangat suka sebab ianya bukan game of mistake. Dia bukan, oh tim ni mistake dia kena punish, tim ni mistake dia kena punish. Tapi tim ni lakukan problem solving dengan baik. Okay, tim ni pula create another problem. Tim ni buat problem solving lagi, keluar lagi satu problem. Yang mana daripada tadi, kalau kita tengok 4-1 dah kalah dah untuk SC, tapi Mars sekali lagi, silakan. Ya. Bijak juga apa yang dinyatakan ingatkan oleh Sunfrost tadi, problem statement yang telah dibuat oleh pasukan MPSC. Banyak problem sebenarnya. Banyak masalah, tapi sekarang ni saya nak mendengar pendapat daripada Lafel dan juga Sid. Best gila weh game ni. Rasa macam kerja, tapi kerja Taiwan kerja. Kita tengok je. Berapa banyak play tadi. Team fight dua-dua team. Power mampus. Hai, dia punya Netherrealm pun. Berapa kali tu salah korang. Gila tu. Timing beliau menggunakannya. Tapi saya nak tahu perasaan Sid sekarang ni. Tadi ada tunjuk bagaimana apa ni Astral Echo daripada Astral Recall daripada Stormy 17 kali, betul? Betul. Tapi tak tahu 17 out apa. Kalau 17 daripada 20, Tak, sebab kalau ikutkan, berapa tadi? 17 minit, 18 minit. So dia lebih kurang 1 hit per minit. Tapi Satu hit per bagi saya minit? itu sangat-sangat rendah sebenarnya. Sebab semalam dalam Betul juga. 12 minit permainan 24 kali. dia sama macam Iron Hook daripada Franco. Tak kisah sikit, tapi kalau damage, Kalau kena, Tak masalahnya kan. Masa korang tengah berbual, tengah kerja lah kan. Berbual dengan Sif. Saya cakap, gila tu. Sampai sekarang Stormy tak mati. Tak sampai seminit lepas tu. Terus kena kejar. Sebab tu kita panggil dia 3. 3 tempat dia ada. Tempat dia. Sebab tu memang terhali. Ye. Dia macam cantum kan. Pakito dengan Hayabusa. Dia shadow. Ha. Dia ye boleh dapat kill. Shadow boxing nama dia. Shadow dan boxing. saya rasa ini dah sebabnya kenapa Sid dah pun menjangkakan Pakito akan digunakan beliau. Memang ada info dalaman ni. sebab tu SMG game kedua nak tak nak mereka kena ban Pakito. Okay, ready 3, Tapi nampaknya sekarang 1, chop! Jom kita potong mulakan angin. semula. Mas! Dan kita masuk, kita lihat bagaimana satu meter Yetri. kita pecah untuk Smooth. Masih lagi ada Viragama. Dan sekarang ini terus drift. Namun Smooth akan dikorbankan, namun Yetri cooldown masih kejar. pula. Dapat. Yetri dapat Sasa. Sasa cari. Sasa ada shield, ada Winter Transport, tumbuhkan senang. Inilah dia, Shadow Boxing daripada Ye. Dan sekarang ni 4 berhadapan dengan 3. Adakah akhirnya lot ini akan diambil oleh MPX NC, tetapi kita melihat Stormy, Sasa dan juga Miko siap sedia untuk melakukan serangan balas. Kita melihat Sonic telah pun tiba di bahagian depan Miko. Berjaya untuk mengelak daripada Earthshaker yang telah dikeluarkan oleh Miko sebentar tadi. Akan tetapi sekali lagi Lot berpihak kepada side MPSNC. Bagaimana dengan Yetri mencari Sasa.
Go Away masih berada dalam tangan, dalam kocik Sasa untuk dia melakukannya. Namun Hawk sekarang ini telah menggunakan wild charge dan terpaksa untuk melarikan diri setelah set up situ. Tiada sebarang tindakan susulan. Sasa sedang dicari. Go Away masih belum dibuka. Namun sekarang telah pun satu keadaan yang cukup merunsingkan pasukan MPSNC. Terpaksa membuka Nether Realm dan berjaya untuk menyelamatkan Yetri. Namun Hyde pula menjadi mangsa. Hyde dengan tiada lagi Nether Realm terpaksa untuk dikorbankan. Dalam keadaan yang masa tidaklah banyak sebenarnya respon time tu. Tapi tidak mengapa disebabkan pasif beliau mudah untuk beliau hidup semula dengan kadar yang lebih pantas. Jadi tak ada risiko pun dekat situ. Yang penting dah pun melakukan tugasan beliau untuk menyelamatkan Yetri dengan Netherrealm sebentar tadi. Tapi nampak kan bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan tenang sedikit demi sedikit. Yetri kata dia akan pegang Sasa dekat situ dan dia mempercayai Hyde dalam perjalanan untuk membuka Netherrealm di saat yang tepat. Dan sekarang ini Lord sudah pun dimiliki oleh mereka. Namun ada gangguan daripada SMG untuk mereka mari ke hadapan. Dan kita kena ingat MPX NC daripada tadi bermain dengan cukup bersabar. Sekarang ini mereka yang mendahului daripada segi kill, daripada segi gol. Dan adakah mereka akan memiliki kawalan map akhirnya. Tapi bergantung kepada bagaimanakah pelindungan ataupun pertahanan yang akan dilakukan oleh pasukan SMG. Disebabkan kalau kita melihat daripada line up, mereka mampu lakukannya dengan mudah. Ya, menunggu masa yang tepat dan timing. Kita lihat bagaimana untuk Sonic. Harapan Smooth cuba untuk memanggang lot tersebut. Jadikan barbecue. Namun kita lihat bagaimana dengan taunting yang telah dibuat oleh Sonic. Yetri berjaya untuk hancurkan satu turret. Smooth sampai dikorbankan. Nasib baik tiada runner dekat situ. Kalau tidak, satu shot yang mungkin akan mendapatkan kill. Dan satu turret di bahagian top lane yang berjaya menjadi satu dalam selimut untuk pasukan MPSNC. Berjaya dapatkannya. Tapi masih lagi 2 berbalas, 3 inhibited yang telah dimiliki dekat sini. Jadi masih lagi perlu bersabar. Tim SMG masih lagi ada benteng pertahanan. Namun itu MPX NC masih lagi ingin mencuba poking daripada jauh daripada Stormy, juga menjengkelkan dengan adanya Esereko. Terus saja menyebabkan MPX NC menunjukkan posisi mereka dengan begitu mudah. Dah ada satu lane yang menang saja. Dah ada kelebihan yang besar dah untuk Yetri sebenarnya. Kerana kalau kita lihat bagaimana dia berseorangan saja dah mampu untuk memecahkan menara di bahagian bawah. Maafkan saya di bahagian atas. Jadi dia boleh lakukan perkara yang sama sekiranya Lord berada di bahagian atas nanti apabila dia lakukan cutting lane di bahagian bawah. Kerana sekarang ni Lord dekat bahagian bawah kan. Ya, betul. Jadi dia boleh untuk bergerak dekat kawasan atas dengan jauh lebih mudah. Dan perkara tersebut sememangnya apa yang perlu untuk dilakukan. Dan ini adalah kelebihan yang besar untuk MPXNC. Dan kita kena ingat, sebentar tadi kawalan map oleh MPXNC masih lagi baik walaupun mereka dah tak ada 3 inhibitor threat untuk masa yang agak lama. Sekarang ni dengan kelebihan yang ada di bahagian atas, mungkin ini akan menambahkan kelebihan mereka untuk melakukan comeback. Tapi kita juga kena lihat bagaimanakah zoning kawalan kawasan lot selepas ni yang kebiasaannya pasukan SMG yang memiliki kelebihan sedikit. Ya, kelebihan yang ada untuk mereka perlu untuk digunakan sebaik mungkin. Yetri diharapkan pemain ini yang menjadi tonggak harapan pastinya untuk MPXNC bagi memastikan formasi mereka boleh untuk diguna pakai seberkesan yang mungkin. Dan nampaknya untuk pasukan SMG mereka dah pun sedari masalah mereka antara yang terbesar sekarang ni adalah Yetri dan sentiasa menjadi fokus. Mereka mungkin cuba nak melakukan pick off tapi lihat Yetri menyedari perkara tersebut dan tidak menunjukkan posisi beliau di dalam mini map buat ketika ini. Ini memaksa pasukan SMG terpaksa memberikan fokus kepada kawasan lot apabila Sonic dah pun menggunakan lot ini untuk mengumpan pasukan SMG untuk keluar daripada kawasan persembunyian. Tapi bercakap tentang itu, Zaf bersama dengan Hawk bahagian bawah masih lagi bersembunyi. Tempat dia masih lagi belum didedahkan sebab Astral Echo telah digunakan pakai sebentar tadi, akan tetapi tidak dapat untuk menemui jalan ataupun kedudukan Zaf bersama dengan Hawk sebentar tadi. Dan Lord masih lagi dalam keadaan diberikan damage. Kita lihat bagaimana dekat bahagian tengah dekat situ Yetri berjumpa dengan Sasa. Kedua-duanya ada immortal dan juga Go Away juga dalam tangan Sasa. Agak sedikit sukar kalau nak hinggapkan sedikit tumbukan kepada Sasa tersebut sebabkan Go Away itu kemungkinan kiting boleh dilakukan. Ya, sekali lagi bermain tarik tali di antara kedua pasukan. Untuk pasukan MPXNC pastinya fokus kepada Hawk. Bilakah wild charge mereka akan digunakan? Adakah tepat sasaran yang ingin diberikan oleh pasukan MPXNC ataupun blanking daripada Yetri sekali lagi akan mengubah nasib. Tapi sekarang ini kita melihat nampaknya sedikit gagal. Hawk yang mana telah menerima damage besar dan sekarang immortality
telah pun dihancurkan. Hawk terpaksa menggunakan flicker. Akan tetapi Miko mengelak daripada skill tersebut. Dan elak daripada Astra Recall. Kita lihat bagaimana di bahagian belakang. Sasa telah membuka go away. Dan menunggu masa untuk Sonic dikorbankan oleh Saksa. Tiada lagi retribution dalam tangan MPX Sensi. Berita buruk untuk Negeri Sembilan, The Niners. Mereka dilema tadi. Yes, mereka tak tahu adakah mereka ingin terus saja pergi pada bahagian hadapan ataupun tidak apabila Yeti dah pun berjaya untuk membazirkan immortality Sasa. Jadi mungkin ada sedikit sebanyak kesilapan daripada miscommunication. Walaupun lot ini nampaknya akan menjadi milik pasukan SMG dengan lebih mudah lagi. No. Dah 38 dah. Di bahagian late game ni nampak jauh lebih efektif apa yang dilakukan oleh Stormy. Dan bercerita kembali mengenai option ataupun orang kata pilihan yang ada untuk mereka tadi. Mereka ada pilihan pertama, backup Sonic yang tengah kena serang. Ya, betul. Yang kedua, backup Hawk yang berjaya untuk outplay Miko. Yang ketiga, backup Yeti dekat belakang yang dah dapat dekat Sasa. Namun, mereka seakan-akan terfikir berhenti sejenak untuk mengambil keputusan dan keputusan tersebut diambil dengan cukup-cukup lewat. Mungkin ada masalah segi komunikasi dekat sini tetapi MPX NC perlu perbaikinya kerana mereka perlu melakukan pertahanan dan ini mungkin pertahanan yang terakhir. Dah perlu berhati-hati. Dia perlu untuk menjaga diri dia sendiri daripada ditangkap oleh pemain-pemain pasukan SMG. Yang mana Lot sekarang telah banyak sangat target yang perlu untuk difokuskan oleh pasukan FSNC. Netherrealm, Zaf di bahagian belakang, double kill untuk Saksa dan tim SMG. Mengunci satu mata kemenangan daripada tangan MPX Sensi. 28 minit yang diperlukan untuk pasukan SMG akhirnya berjaya untuk mendapatkan mata pertama menentang dengan MPX NC. Walaupun itu adalah satu match yang cukup hebat sebagai pembukaan kita hari kita pada hari ini. Ya, satu perlawanan yang pastinya tidak mudah untuk dimenangi oleh SMG. Perlawanan yang cukup panjang juga. Nampak seperti titik-titik kelemahan daripada SMG sudah pun mula untuk dibaca oleh pasukan-pasukan yang lain. Dan saya rasa untuk pusingan yang kedua ini, SMG perlu untuk meningkatkan lagi taraf permainan mereka dan juga strategi mereka. Sekiranya mereka inginkan kemenangan bersih 2-0. Dia Lung tu angkat tangan atas tu kenapa? Tiga semangat. 3 orang lalu depan dia tak ada siapa pun yang balas. Tidak mengapa. Mereka game yang panjang. Game yang panjang, fokus mereka masih lagi di dalam Land of Dawn sebentar tadi. Tapi tidak mengapa. Manakala untuk pasukan MPX NC kita boleh katakan fokus mereka mungkin semakin lama semakin terjejas sebentar tadi. Macam mana sekalipun, game tadi sumpah gila weh. Ya. Itu baru game pertama. Adalah bau-bau sikit boleh